Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi dalam Jalil Shah Channel. So dalam sembang bola minggu ni, aku nak sembang tentang perlawanan UEFA Champions League minggu keempat di antara Manchester United dan juga Istanbul. So sebelum tu, siapa yang baru masuk channel aku ni, siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Tolong like, komen dan share sekali. Okay, so kita pergi kat bahagian line up dulu. Aku rasa line up untuk MU kali ni adalah line up yang terkuat aku rasa dalam squad MU yang ada sekarang ni. So ini kali pertama 3 pemain baru MU dalam satu first 11, Elliot Telles, Van de Beek dan juga Cavani. So kita tengok line up untuk MU menurunkan 4-2-3-1. Line up yang biasa MU turunkan. Sebelum ni pun sama juga masa lawan dengan West Brom. So goalkeeper De Gea, Wan-Bissaka sebelah kanan, tengah Lindelof, Maguire bahagian tengah, Elliot Telles sebelah kiri. So bahagian tengah MU meletakkan Van de Beek dengan Fred. So sebelum ni kalau biasa kalau kita tengok Fred akan bergandingan dengan McTominay, tapi kali ni dia menurunkan Van de Beek. Sebahagian serangan ada Rashford, ada Bruno Fernandes, Martial dan juga Cavani. Okay, bagi pendapat aku, line up yang Ole turunkan masa perlawanan pagi Selasa ni ada antara line up yang terbaik yang pernah Ole turunkan. Dalam aku punya prediction dekat MU apps pun hampir betul. Cuma McTominay je yang aku salah sebab aku gantikan Van de Beek dengan McTominay. Yang lain semua betul. Dan aku rasa ni bukan aku sendiri, aku rasa orang lain yang peminat Manchester pun sendiri dia akan turunkan line up lebih kurang macam aku turunkan ni. Masa sekarang dalam pasukan MU, aku rasa ini adalah line up yang paling terbaik yang Ole pernah turunkan. Dan ini juga yang sebenarnya fan-fan MU nak, menurunkan Cavani, Van de Beek dan juga Leicester dalam satu game yang sama. So hasil daripada line up ni juga, result MU pada malam tersebut pun agak bagus. Okay, untuk Istanbul menurunkan 4-1-4-1. Goalkeeper dia Gunok, right back dia ada Rafael bekas main MU, ada Skittle bekas main Liverpool, ada Epiriano bahagian tengah dengan Skittle. Lepas tu sebelah kiri dia Mombo, defensif dia ada Ozan ke Ozan. Lepas tu bahagian attacking dia ada Vizca sebelah kanan, right back dan wing ada Kahvesi, ada Turuk, ada Chadli bekas main Tottenham dan striker Bal bekas main Chelsea. Okay, so aku nak highlight beberapa player untuk game ni. Pertama sekali, kalau korang perasan, untuk game ni MU bermain easy ball. Maksud aku, diorang banyak main short pass. Maksudnya macam Van de Beek main sebelum ni, diorang main easy pass. Tak ada jenis yang control, tak ada individu punya skill. So bila diorang main easy pass antara Martial ke Van de Beek ke Fred ke, aku tengok Cavani sekali campur. So bila diorang main easy pass, so ruang diorang untuk menguasai bola tu lebih tinggi. So kalau kau rasa semalam masa bahagian tengah awal-awal 20 minit terawal tu, sebelum Istanbul menggerakkan diorang punya serangan, korang perasan bila diorang main easy ball, diorang buat one pass, two pass, tak banyak kontrol bola. So pemain-pemain MU bahagian attacking, macam contoh Cavani, korang perasan Rashford, macam Martial, diorang bebas untuk bergerak. Korang perasan semalam Martial banyak gila gerakan dia. Rashford sendiri masa minit ke 5 ke 6 gerakan dia pun banyak lepas. Maksudnya diorang free untuk kontrol bola disebabkan main tapping. Aku rasa strategi untuk game ni mungkin Ole dah belajar dengan game yang sebelum ni, selepas diorang kalah dengan Istanbul dekat away hari tu. So diorang belajar macam mana Istanbul punya cara main. Sebab Istanbul punya cara main dia diorang banyak fast counter attack. So bila ada peluang je, diorang punya peluang mesti memang akan sia-siakan peluang diorang lah. So aku perasan dekat situ lah. So bila diorang main easy ball macam ni, memudahkan pemain-pemain MU yang laju macam Martial ke Rashford ke kan, untuk memasuki bahagian defend Istanbul. So aku nak highlight juga macam Elliot Telles. Kalau kau tengok untuk game ni, memang dia superb juga. Dia bantu untuk bahagian serangan dan juga ada bantuan gol. Macam gol pertama dan juga kedua. Gol pertama dia ambil corner dan juga gol kedua dia punya crossing dan Bruno menjadikan gol. So perlawanan ni berakhir dengan 4-1, MU menang. So kita kupas satu persatu gol yang MU jaringkan. So untuk gol pertama dijaringkan oleh Bruno Fernandes. Gol memang cantik gila, gol volley daripada Bruno Fernandes dari luar kotak penalti. So bermula daripada corner. So Leicester ambil corner tu, bola tu terlepas ke belakang dan sampai ke Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes shoot volley dan menggegar jaring Istanbul. So gol pertama MU 1-0. So gol kedua crossing daripada Elliot Telles juga, sampai ke goalkeeper. Aku tengok macam goalkeeper tu boleh tangkap sebab nampak ada press daripada Cavani. Crossing daripada Elliot Telles, so sampai ke bahagian goal post. Goalkeeper dia buat mistake, dia buat tangkap muntah. So kebetulan Bruno Fernandes ada ke belakang, so easy goal untuk Bruno lah. So kedudukan 2-0. So minit ke 35
MU dihadiahkan sepakan penalti selepas Rashford dijatuhkan dalam kotak penalti. Dia ditolak masa bawa bola sampai ke goal post. So sepatutnya biasa kalau kita tahu kalau MU yang ambil penalti biasa Bruno Fernandes. Kali ni Bruno tak ambil. Aku tak pasti sebab dia dah boleh hat-trick sepatutnya game tu, tapi dia bagi Rashford. Tapi macam aku cakap sebelum ni, aku pernah cakap dalam video aku sebelum ni, kalau penalti kalau boleh memang nak bagi orang lain ambil. Sebab aku rasa Bruno pun dah perasan apa yang terjadi sebelum ni. Kebanyakan gol-gol penalti dia yang awal-awal biasanya cuma dia laki je lah, mesti takkan masuk. Orang dah boleh baca cara dia ambil penalti. So kali ni Rashford ambil penalti, kedudukan 3-0 untuk first half. Okay, so kita pergi second half. So MU membuat pertukaran pertama, mengeluarkan Lindelof, memasukkan Tuanzebe. So tak salah aku, Ole ada bagi tahu yang Lindelof injury. Tapi aku cakap sebelum ni pun dalam video aku, sepatutnya bila dah ada keputusan macam ni, sepatutnya MU dah patut rehatkan beberapa pemain. Sepatutnya dia dah boleh rehat untuk game ni, boleh bagi Tuanzebe untuk main first 11. Sebab aku tengok majoriti macam Fred, macam Bruno Fernandes, diorang tak rehat lagi daripada international sampai main Champions League, main APL. So akan membawa padah macam aku cakap dalam video sebelum ni lah, macam Liverpool sebelum ni kan. Untuk second half aku tengok Istanbul banyak menggerakkan serangan. So banyak percubaan yang diorang cuba lakukan. So memang ada yang hasilnya. Tapi pada minit ke 59 nak masuk ke minit 60, Ole membuat 3 pertukaran sekaligus, memasukkan Daniel James, memasukkan Greenwood dan juga William, menggantikan Wan-Bissaka. Wan-Bissaka yang dikatakan cedera juga, mungkin aku rasa sebab keletihan. Mengeluarkan Bruno Fernandes, mengeluarkan Rashford. So selepas pada diorang masuk tu, minit ke 70 aku tengok Istanbul dah mula banyak menyerang, memberi tekanan dekat MU. So dah mula memberi serangan-serangan kan. So minit ke 75 hasilnya Istanbul dapat sepakan percuma, dan sepakan percuma diambil oleh Turks, pemain dia Turks. So menghasilkan gol. So gol tu sebenarnya free kick tu nampak macam De Gea boleh save, tapi sebenarnya dia save dekat bahagian dalam. So bola tu dah melepasi garis gol untuk MU. So kedudukan 3-1. So lepas pada tu minit ke 80 nampak Istanbul menguasai perlawanan. Diorang hampir menjadikan gol kedua, tapi shooting daripada pemain Istanbul tu terkena palang. So memang tak ada luck diorang hari tu. Selepas pada tu aku tengok macam Ole memang perasan situasi macam tu. Dia mengeluarkan Martial, memasukkan Matic untuk lebih ke bawah sikit, untuk defensif sikit, untuk slowkan game tu sikit. Dan pada minit ke 92 masa tambahan, James menjaringkan gol keempat untuk MU. Hasil passing daripada Greenwood dan pergerakan daripada Van der Beek dan juga Cavani menghantar kepada Greenwood dan hantaran lintang kepada James dan jaringan keempat. So keputusan utama 4-1, MU memenangi perlawanan yang keempat ni. So kita tengok cartang untuk Group H. So sekarang MU berada dekat paling atas sekali. PSG di nombor 2. PSG semalam menang dengan Leipzig 1-0. So Leipzig nombor 3 dan Istanbul nombor 4. So MU sekarang dengan 9 mata, 3 kemenangan, 1 kekalahan. PSG dengan 2 kemenangan, 2 kekalahan. Leipzig 2 sama juga 6 mata, dan juga Istanbul 3 mata. So lepas ni minggu depan, tak salah aku 3 hari bulan Disember, MU akan menentang PSG, bermain dekat Old Trafford juga, sebab sebelum ni dah main dekat away. Aku harap untuk game ni memang misi untuk wajib menang, untuk layak. Sebab sekarang masih belum cukup lagi, baru menang 3. Aku rasa grup ni memang fight gila untuk Champions League tahun ni. Kalau Leipzig menang dengan Istanbul pun akan membuka peluang untuk Leipzig juga. So nanti final game mungkin akan lawan dengan MU. So aku harap next week Ole boleh menurunkan pemain-pemain macam game ni . So setakat ni Rashford dah menjaringkan 5 gol untuk Champions League sini saja, dan Bruno dah menjaringkan 3 gol. Okay, untuk update terbaru yang aku dapat tahu untuk weekend ni punya game, Lindelof dan juga Wan-Bissaka cedera selepas lawan Istanbul ni. Aku tak pasti macam mana cedera dia tu. Dia Ole tak bagi tahu, just bagi tahu kecederaan. Aku harap diorang boleh cepat-cepat pulih untuk lawan Southampton, ataupun mungkin boleh rotate player, boleh letak William ataupun boleh letak Fonsu Mensah dan juga Tuanzebe untuk gantikan mereka. Tapi overall aku rasa aku okey dengan game ni. Cara permainan dia memang totally berubah. Dia tak macam game sebelum ni. Dia lebih banyak easy ball, so main lebih mudah, pemain lebih free. So Bruno punya kerja pun lebih mudah. Aku tengok semalam bila Martial dengan Rashford dah
selesa dengan strategi macam ni. Sebab Martial aku nampak dia dah keluar daripada kelompok dia. Dia dah tak Frazier duduk depan untuk jaringkan gol. Sebab itu bukan dia punya line sebenarnya. Dia memang sebenarnya winger. So beban tu dah pergi dekat Cavani. Dekat situ memberi peluang untuk dia lebih bebas untuk merencana perlawanan. Aku tak Bruno pun dah tak banyak kerja keras sangat bila dah ada 3 yang aku rasa strength kat situ. Satu lagi dalam squad MU yang sekarang ni aku rasa yang terbaik adalah no Pogba, no problem. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.